Kita intro dulu. La 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 la. Jikalau anda menonton video ini ataupun video ini sampai kepada anda, saya minta anda semua tolong sebarkan video ini sekurang-kurangnya sampai ke tangan Yang di-Pertuan Agong, kerana kita mahu Agong tahu betapa kita rakyat Malaysia mahu membantu Agong agar Agong tidak terperangkap dengan penipuan yang sama buat kali yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih lagi hangat membincangkan tentang langkah Dubai yang dikatakan insya-Allah bakal menjadi kenyataan tidak berapa lama lagi. Senarai SD 120 orang ahli parlimen yang telah menarik kembali sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dihantarkan kepada Yang di-Pertuan Agong beberapa hari yang lepas, dan dalam masa yang sama juga telah menyerahkan kepada Yang di-Pertuan Agong 3 senarai nama untuk dinilai dan juga dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong pada khidmat baginda sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-11. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan terlalu bergembira kerana drama ini masih lagi jauh daripada selesai. Kita faham orang-orang yang terdesak untuk mengekalkan kuasa ini, mereka akan melakukan apa sahaja yang terfikir di akal mereka. Anda perhatikan, semalam Zahid Hamidi tiba-tiba mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan SD tebuk atap ini tidak lagi boleh diguna pakai. Dan ramai yang memerhatikan kenapa tiba-tiba Zahid sebut benda itu. Maknanya memang betul lah SD 120 MP itu telah pun diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi Zahid dengan yakinnya mengatakan bahawa SD tersebut tidak boleh lagi diguna pakai, tidak lagi laku dan sebagainya. Mengapa Zahid cakap macam tu? Saya ada buat penjelasan sedikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan apa yang telah disebutkan oleh Zahid itu sebenarnya tidak tepat. Tetapi dalam masa yang sama, ketika sesi live saya bersama-sama dengan Salim Iskandar, Papa Gomo dan juga Yang Mulia Raja Putra Kamarudin, Raja Putra telah mengeluarkan satu kenyataan ataupun satu perkara yang membuatkan kami terfikir sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begini ceritanya. Ketika November 2022, masa itu memang tengah kelang kabut nak cari siapakah kerajaan, siapakah Perdana Menteri dan sebagainya. Sememangnya pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PN, Perikatan Nasional sebenarnya memang telah mempunyai jumlah SD yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Difahamkan pada ketika itu jumlah yang terlibat adalah sekitar 114 orang MP. Sebab itulah bila ditanyakan oleh wartawan, Tuan Guru Haji Hadi kata dah cukup jumlah, dan benda itu yang dijadikan sebagai bahan perlian oleh anak-anak papa sampailah ke hari ini. Tetapi difahamkan hakikatnya pada ketika itu jumlah tersebut memang sudah cukup sebenarnya. Tetapi mengapakah tiba-tiba jadi terbalik pula? Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, SD-SD yang telah ditandatangani oleh MP-MP ini adalah bersifat individu. Daripada beberapa orang MP UMNO, ada 26 orang semuanya, 10 orang telah menandatangani SD untuk menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan benda ini sebenarnya sangat-sangat dimarahi oleh Zahid Hamidi. Lalu beliau pun mengingatkan, daripada MP-MP BN ini mereka sudah sign satu aku janji sebelum PRU yang ke-15, di mana melalui aku janji itu semua MP BN ini kena dengar cakap Zahid. Semua keputusan mestilah dibuat secara en bloc pada ketika itu. Kalau seorang sokong, 29 lagi tak sokong, tak jadi. Dia kena semua sokong. Itu cerita je sekarang ini. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menggunakan aku janji itulah Zahid telah mengatakan kepada Yang di-Pertuan Agong, tak perlu panggil seorang-seorang. Patut wakilkan semua MP Barisan Nasional sebab mereka semua telah memberikan perjanjian untuk mendengar apa sahaja yang patut katakan, patut akan mewakili mereka semua. Jadi oleh kerana itulah Yang di-Pertuan Agong tidak panggil semua ahli parlimen BN secara persendirian pada ketika itu. Sebab Zahid kata, saya dah wakili mereka semua. Padahal kita tahu for a fact, tidak semua ahli parlimen Barisan Nasional menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi oleh kerana mereka ini terikat dengan aku janji tersebut, maka nak tak nak mereka terpaksa sahaja membiarkan Zahid memanipulasi aku janji tersebut untuk memastikan projek Cikgu dan Anak Murid menjadi kenyataan. Inilah yang telah diceritakan oleh Raja Putra Kamarudin. Dan perkara ini sebenarnya tuan-tuan dan sekalian berkemungkinannya bakal digunakan sekali lagi oleh Zahid Hamidi untuk memastikan Yang di-Pertuan Agong tidak memanggil seorang-seorang MP-MP UMNO dan juga Barisan Nasional untuk ditanyakan tentang sokongan mereka. Mungkin akan menggunakan alasan sama. Kerana itulah beliau begitu yakin dan berani mengatakan bahawa
SD ini tidak boleh diguna pakai. Tetapi ada perbezaan yang sangat-sangat ketara dan besar antara November 2022 dan juga situasi pada ketika ini. Ketika November 2022, pada ketika itu Parlimen pun belum bersidang. Jadi para ahli dewan ini masih lagi belum mengangkat sumpah dan sebagainya. So, secara asasnya mereka ini belum menjadi ahli parlimen. Sekadar menang kursi parlimen tetapi belum mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. Jadi apa-apa sahaja peruntukan berkenaan dengan ahli-ahli parlimen dan sebagainya, masa itu belum tungguna pakai pada mereka. Mereka masih lagi merupakan anggota parti. Ahli-ahli parlimen yang telah menang kursi parlimen tetapi belum lagi menjadi ahli parlimen secara rasmi, masih lagi terikat dengan keputusan parti. Tetapi pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, parlimen telah pun bersidang. Mereka merupakan ahli-ahli parlimen, telah mengangkat sumpah dan sebagainya. Jadi mereka ini tertakluk kepada klausa yang berkaitan dengan kebebasan mana-mana ahli parlimen untuk membuat keputusan secara individu. Dan benda ini tuan-tuan sekalian telah mengangkat mereka daripada terikat dengan aku janji yang pernah mereka tanda tangani bersama-sama dengan Zahid Hamidi. Presiden pun sudah ada, macam mana saya ceritakan. 5 orang ahli parlimen bersatu bebas untuk mengadakan sokongan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun mereka ini masih lagi ahli bersatu. Dan dalam kes ahli-ahli parlimen UMNO Barisan Nasional yang bertindak bakal mengalihkan sokongan ini pula, mereka dah nampak presiden tersebut dan mereka dah nampak situasi itu memungkinkan mereka boleh melakukan tindakan yang sama tanpa sebarang consequences. Dan macam saya katakan tadi, aku janji tersebut sudah tidak lagi tungguna pakai kerana mereka kini merupakan ahli parlimen yang rasmi yang terikat dengan perlembagaan yang bebas untuk menyatakan apa-apa saja sokongan ataupun tindakan mereka sebagai ahli parlimen secara individu. Jadi secara asasnya, saya buat video ini adalah untuk memberitahukan kepada anda semua dan insya-Allah sekiranya kalau video ini sampai ke tangan Yang di-Pertuan Agong, kita ingin sama-sama memberikan pencerahan kepada anda semua betapa pisang tidak akan berbuah 2 kali. Jadinya tuan-tuan sekalian, apa sahaja strategi yang mungkin akan cuba diulang pakai oleh Zahid Hamidi pada ketika ini, insya-Allah semua itu tidak lagi boleh diguna pakai, tidak lagi laku kalau nak ikutkan berdasarkan kepada hujah-hujah yang telah saya sebutkan tadi. Tetapi saya cuma membuat video ini dengan perasaan memberikan pencerahan pada anda semua. Saya sebenarnya cukup-cukup yakin akan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dalam menentukan apa yang okey, apa yang tak okey untuk perjalanan negara kita ini. After all, Yang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja yang sangat-sangat berjiwa rakyat. Pastinya baginda telah pun mendengar keluh kesah rakyat yang pada ketika ini memang mendambakan untuk menukar kerajaan tidak mahu lagi berada di bawah pentadbiran PMX Kerajaan Perpaduan Madani ini. Mereka mahukan kerajaan yang baru, Perdana Menteri yang baru dan mereka mahu mulakan segala-galanya dengan lembaran yang baru. Dan kita yakin sangat-sangat Yang di-Pertuan Agong akan membuat keputusan yang sangat-sangat bijaksana insya-Allah taala. Jadi kepada Zahid Hamidi, jangan risau. Kami faham apa yang anda nak buat dan percayalah cakap kami, anda tidak akan mampu untuk buat trik yang sama untuk kesekian kalinya. Trik ini sekali je boleh pakai. 2 kali orang dah faham, dah nampak dah tangan anda disembunyikan di mana. Tapi kalau anda cuba lagi hendak melakukan trik yang sama, silakan by all means. Tetapi pada ketika itu, rakyat Malaysia yang rata-rata menyokong langkah Dubai ini akan beratur di hadapan muka anda dan mereka akan tanyakan soalan ini secara berjemaah di hadapan muka anda. Ada berani? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?